Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Afahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar di mana Allah memberikan kepada kita kehidupan, di mana kehidupan itu kita meyakini, kita mempercayai bahawa kehidupan kita ini adalah menceritakan kisah Allah, menceritakan tentang apa yang nak Allah Subhanahu wa taala tajalikan, bukanlah cerita kita ataupun cerita siapa-siapa. Maka inilah yang mustahak, yang harus kita imani, yang kita yakini bahawa kita ini tidak memiliki apa-apa, dan kita harus membuangkan keakuan-keakuan diri supaya dapat jelas nyata yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wujud esa tunggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menafikan nyatanya adanya kita dan nyata adanya sekalian alam ini. Semuanya kullu man 'alaiha fan. Semuanya sebenarnya adalah lebur, tidak pernah ada. Jadi adanya itu menyatakan yang esa hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Di alam ahadah kelilingnya, maka segala yang diwujudkan di alam ahadah menyatakan alam-alam yang lain itu semuanya ke arah iaitu ahadah, mengesakan dirinya sendiri. Ini yang harus kita fahami. Maka setelah kita memahami, maka inilah dinamakan tadi hidayatullah. Inilah nanti baru kita tahu bahawa setiap dalam kehidupan kita ini adalah semuanya bersumber daripada kisah-kisah, cerita-cerita, skrip-skrip yang telah Allah Ta'ala tentukan. Kita berada di luar sekalian alam ini, dan kita akan nampak diri kita, setiap pelaku diri kita, setiap melihat diri kita, setiap ada kewujudan kita, setiap ada pendengaran, percakapan, kehendak, kudrat kita, setiap percakapan kita, semuanya kita akan nampak itu semua semata-mata Allah. Tidak ada nyata kita, semua menyatakan Dia. Alhamdulillah, bila kita dapat duduk di situ, maka kita yang dipanggil orang-orang yang beriman. Di mana orang-orang yang beriman, pasti orang-orang beriman ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa keasyikan dengan Allah, kemanisan iman, rohani kita sentiasa merasakan dekat hingga lebur. Kita tidak ada rasa lagi keakuan-keakuan diri. Inilah yang manis yang tiada pahit, yang mana yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain tujuan kita lagi. Inilah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk tidak lain membawa tujuan, iaitu kita sama-sama mengesakan Allah. Kita sama-sama mengesakan Allah, kata Nabi.
kita sama-sama mengesakan Allah. Mana di wahyu yang asli, yang suci, yang diturun kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu nur dari nur zat Allah SWT kepada nur Muhammad, tidak lain menyuluh, mengajakkan kita kepada mengesakan Allah, yang ada hanya Allah, menyatakan dalam segala tempat, segala suasana, segala saat, sentiasa kita mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Inilah hala tujuan sebenar. Maka kalau ada yang lain lagi, maka itu semua adalah ke arah yang akan merosakkan ataupun ke arah akan menyatakan ada keakuan-keakuan yang lain. Maka perkara itu akan menyebabkan kita berada di dalam kerugian ataupun kemalangan yang paling besar. Maka itu buangkan keakuan-keakuan diri kita, supaya kita jelas, kita dapat merasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Taala. Ini yang menjadi halangan besar pada kita, adalah kita selalu merasakan ada keakuan-keakuan diri, tapi kita tidak menafikan, kita terus berlegar dengan meninggikan lagi keakuan-keakuan diri. Sebab kita tidak mahu mempelajari ataupun seperti mana yang disuruh oleh Allah awal-awal dijadikan Nur Muhammad adalah ingin aku dikenali, tetapi kita mengambil jalan yang selain daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka kita menutupi, maka kita telah melakukan kufar, kita telah melakukan sesuatu yang menzalimi diri kita sendiri. Sedangkan Allah menyelamatkan kita supaya kita kembali sujud, kembali menyerah diri, supaya tidak merasa ada keakuan-keakuan diri. Barulah Allah akan menyusun kehidupan-kehidupan kita, dan kita akan nampak bahagianya bila Allah yang menyusun kehidupan kita. Kita akan dapat hidup dalam ketenangan bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, iaitu keleburan keakuan diri kita. Bila mengurniakan rezeki kepada kita, iaitu kita fana dari tangan kekuasaan Allah, maka jelas bahawasanya kita akan mendapat kebahagiaan. Dari itulah kita harus mencarinya sedaya upaya, memohon, merintih hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mengurniakan hidayah daripada sisi Allah. Itu semua daripada kehendak Allah. Maka merayulah benar-benar kepada Allah. Sedangkan Allah benar-benar hendakkan kita sentiasa menafikan keakuan diri kita. Pastilah bila kita bersungguh-sungguh hendakkan Allah, pasti akan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Allah tidak berbuat zalim, kita yang berbuat zalim, kita yang menutupi, seolah-olah kita hendak menipu Allah. Kita tidak mempercayai Allah. Kita rasa apa yang kita buat dalam kehidupan kita adalah kita orang yang benar. Kita merasakan bahawa kita buat amalan-amalan ni, bahawa amalan kita ni diterima oleh Allah. Seolah-olah kita rasakan kita ni yang boleh mengurus diri kita sendiri. Inilah satu kesilapan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak cepat kembali kepada Allah, mencari jalan mengenal diri, mengenal Allah, kita terus akan berada di dalam keadaan yang mana berada di keadaan malang yang semalang-malangnya, di mana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah engkau nak mengetahui Muhammad, orang yang paling rugi, orang yang paling rugi, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia itu? Orang yang menyangka dalam kehidupan ini dia tidak kenal diri, dia tidak kenal Allah. Dia menyangka kehidupan dia adalah kehidupan yang beruntung. Padahal kehidupannya itu adalah dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Dan dia tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Dia hanya membacanya ayat Allah, tapi dia tidak mempercayainya. Dan dia tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Dia mengharapkan balasan-balasan, imbalan-imbalan, tetapi dia tidak harapkan perjumpaan, pertemuan dengan Allah ketika hidup, apatah lagi nanti di alam-alam yang telah diwafatkan nanti. Jadi itulah kita harus beringat dan sedar bahawasanya kehidupan kita yang sebenar-benarnya adalah kehidupan yang mana kita mengikuti segala hal-ehwal yang telah ditentukan oleh Allah, iaitu sentiasa kita esakan. Kita yakini bahawa inilah susunan-susunan yang telah Allah susun. Bukan kita menutupi, kita mengatakan ini adalah susunanku, ataupun kita berbalah menolak ini bukan susunan, ini adalah aku yang melakukannya.
Bukan itu harus kita berbalah dengan Allah. Kerana kita siapalah diri kita. Sebelum ini, kita ini belum lagi disebut ada. Bila kita diadakan, kita nak membesar diri, menyombong diri, mengatakan kita yang boleh menyusun segala hal ehwal kehidupan kita. Itu tersilap. Inilah manusia-manusia yang selagi dia duduk dalam keadaan ini, maka dia berada di dalam kemalangan yang paling perit, iaitu keadaan yang paling merosak pada diri mereka itu. Maka jalannya adalah kembalilah, pulanglah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, mengenallah diri dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benar. Ada beberapa soalan yang pertanyaan daripada jemaah-jemaah kita, daripada pendengar-pendengar YouTube. Beberapa kali disuruh saya menjawabnya. Apakah kelebihan bila kita menyebut kalimah Allah ataupun bismillah? Maka itu saya ucapkan beberapa kali. Sebelum kita nak mengucapkan bismillah, kita harus kenal nama isim, iaitu bukan kita yang menyebut nama Allah. Sebenarnya dialah. Bismillah tu adalah dialah yang menyebut namanya sendiri. Maka itu harus kita perhatikan. Yang menyebabkan kita menyebut nama Allah tetapi tidak rasa bergetar, rasa berindu, sebab kita rasa kita yang menyebut nama Allah. Maka itu kita hanya sebut aja nama Allah. Kita tak tahu di sebalik kalimah Allah itu ada zat, sifat, asma dan af'al. Di situlah tempatnya kita nak mengetahui. Kita nak membedah siasat kalimah bismillah ataupun kalimah Allah, supaya kita dapat merasakan benar-benar yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebut hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita tak bedah siasat, tidak kita kaji, tidak kita kenal diri, tidak kenal Allah, maka kita akan sebut juga nama Allah seperti mana orang-orang yang tidak yakin ataupun orang-orang yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah, dia menyebut nama Allah seperti orang biasa sebut. Dia tidak merasa getaran, dia tidak merasa keindahan, dia tidak merasa tadi ketenangan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perbezaannya. Jadi beruntung kita duduk dalam majlis ini, duduk dalam dari pendengar-pendengar YouTube, kita akan dapat merasakan kehidupan kita adalah kehidupan Allah, bukan kehidupan kita. Setiap saat dan detik kita rasakan dia, kita nampak dia. Kita tak nampak lagi amal hidup kita. Kita nampak hidup ni adalah cerita dia. Kita memandang semua apa pun di sekian alam ini, kita nampak semuanya adalah cerita-cerita Allah. Bergerak, diam, kita nampak Allah punya perbuatan, Allah punya af'al. Allah jadikan af'al. Jadi Allah yang punya af'al semua kita akan nampak. Dan bergerak tu adalah Allah punya sifat kudrat dan berkehendak untuk menggerakkan. Semua sekali kita akan nampak semua hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keputusan dia. Maknanya kita nak amaliakan. Nak dicerita panjang-panjang pun nanti hala tujuan ni ke situ juga. Banyak orang-orang lain, yang orang-orang arif billah, para wali Allah, para nabi, dia menceritakan mengikut apa yang telah Allah Ta'ala. Ada cerita yang panjang, ada cerita pendek, tapi hala tujuan dia tetap mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Jadi kembalilah yang menjadi masalah kepada kita adalah sebabkan kita masih lagi jahil tentang Allah. Dan kita biarkan kejahilan tu. Kita solat dalam keadaan solat kita jahil pada Allah. Maka kerosakan akan banyak berlaku. Sebab kita dalam solat merasakan keakuan diri. Pada solat tu ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikat, ada makrifatnya. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ada awal, ada akhir, ada zakhir, ada batin. Maka kita tak mempelajarinya, macam mana kita nak mendapatkan khusyuk atau tawaduk. Solat kita pun jadi solat yang lintang pukang. Tak ada pengisian rasa kemanisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita biarkan solat kita dalam keadaan gitu. Kita biarkan kehidupan kita dalam keadaan kehidupan kita merasa keakuan diri. Kita berjalan, kita rasa kudrat kita. Kita melihat, kita rasa penglihatan kita. Kita bercakap, kita mendengar, kita berkehendak. Semua kita rasa kita je. Itu yang dinamakan azab. Itu yang dinamakan kita menyangka kita ni bahagia hidup kat dunia. Dan kita akan pasti di sana bahagia. Sesungguhnya kita tertipu. Selagi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita masih duduk dalam keadaan tertipu. Oh, si Aziz cakap senang lah. Ya,
Saya kalau boleh pun tak nak jadi diri saya ni. Takut saya. Saya takut nak jadi diri saya ni. Kalau boleh saya tak nak diri saya. Sepanjang waktu saya nak tak adakan diri saya, ya Allah. Jangan ada diri saya. Sebab apa? Kamu kata senang nak jadi saya, senang cakap. Bukan. Saya takut jadi diri saya. Kalau boleh saya tak nak jadi diri saya. Sebab apa? Sebab saya akan dipersoalkan nanti apa yang telah saya lakukan kalau ada keakuan diri saya. Orang sanjung saya ke, orang bagi apa macam-macam dengan saya. Apakah saya rasa dengan apa itu saya bahagia tak? Itu bukan menyebabkan saya bahagia, itu menyebabkan saya bertambah takut lagi. Dengan pujian orang, dengan orang kata macam-macam lah, hebatlah itulah. Saya bertambah rasa takut. Saya lagi nak buang keakuan diri. Saya nampak tu semua hak Allah, bukan hak saya. Saya tak ada apa langsung, tak ada apa benda. Saya tak nak ada rasa diri saya langsung. Sebab saya tahu, bila ada keakuan itu azab. Maka tu saya tak nak. Jadi siapa nak jadi diri saya, jadi. Saya tak nak jadi diri saya sendiri. Saya nak betul-betul hilangkan keakuan diri. Itu diri yang sebenar, iaitu yang adanya wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Berat nanti tanggungjawab di pada mahsyar dalam kubur. Bila kita ada keakuan diri ni, semua tu boleh ke kita nak hadapi tu? Nak apa? Sayyidina Ali sampai bagi tahu, lebih baik aku jadi tanah lebih baik. Masa dia dah faham. Amanah tu nak dipertanggungjawabkan. Kitab kita diserahkan masing-masing nanti. Semua ada dalam kitab tu. Yang halus ke, yang besar ke, semua ada dalam tu apa pun tulis. Tapi kalau kita buangkan keakuan diri, dia tak ada tulis dan dia cahaya. Itu yang paling selamat. Itu yang kita ni nak kena selalu la ilaha illallah. Allah Ta'ala kata, selalu berada dalam keadaan selamat, bentengku, iaitu la ilaha illallah. Ini kita tak faham. Jadi bukanlah kita mengeluh jadi diri kita, tidak. Tapi kita faham Allah jadikan kita supaya kita menafikan diri kita. Dan kita mohon betul-betul kepada Allah supaya jangan ada rasa keakuan diri kita. Itu yang menyebabkan kita ni terhijab. Itu yang menyebabkan kita berada di dalam kekufuran. Itu yang menyebabkan kita akan mendatangkan kepada perkara-perkara yang menyeksa diri kita sendiri. Menzalimi diri kita sendiri. Berat. Sebab keakuan diri itulah. Bila orang dah sanjung-sanjung kita, kita rasa Fir'aun tu dah orang sanjung diri kita. Dia dah macam-macam ibadah yang dia buatnya. Bagi makan orang, macam-macam lah dia. Fir'aun ni, kekayaan dia. Tetapi dia sombong, dia ada keakuan diri. Tu. Kalau dia kenal diri dia kenal Allah, dia tak akan buat begitu. Dia akan bertambah takut kepada Allah untuk nak rasa ada keakuan. Ini semua seperti mana Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah kekayaan yang tidak ada manusia yang dapat di dunia ni memiliki kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Allah berikan. Apa yang Nabi Sulaiman bagi tahu pada Allah dan dibagi tahu pada semua, ini haza min fadli rabbi. Ini semua karuniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pun dia rasa ini kepunyaan diri dia. Nampak? Kita baru ada sikit kita dah rasa bangga ini kepunyaan kita. Itu yang bahaya dalam hidup kita. Kita tak dapat titik pusat kemanisan makrifat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita solat, kita lagi nak mementingkan apa yang perlu aku dapat dalam solat. Ganjaran apa Allah nak bagi. Kita berpuasa, ganjaran apa yang kita nak kejar sebenarnya. Kita tak nampak ala tuju sebenar kita adalah Allah. Yang berbuat tu sendiri adalah Allah yang menyuruh untuk berpuasa pun Allah yang menyuruh untuk kita solat pun Allah, untuk mengesakan Allah 24 jam pun Allah juga. Yang nak mengesakan pun dia juga. Jadi sampai kita betul-betul lah dihilangkan oleh Allah keakuan diri kita. Kita nak sampai begitu barulah kita yakin, hakul yakin bahawa Allah lah segala-galanya, penyelamat Allah lah segala-gala hala tujuan kita. Itu di situlah tempatnya. Tempat yang mana bukan hala tuju kita syurga, tapi tempatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita tidak memiliki apa-apa. Kita tak pun dari Allah dan tak pulang pada Allah. Dan sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Kita tak mana-mana pun, tak pernah ada pun. Jadi ini yang kita nak faham dalam kehidupan kita.
Jangan kita ragu lagi. Kita kata, mana boleh, Allah suruh kita sembah dia, kita harus sembah dia. Ya, tapi Allah kata tidak, semuanya tidak. Melainkan yang sembah Allah adalah Allah. Itu kita kena ingat, perkataan tu betul-betul kena faham. Kita jangan rasa kita menyembah Allah. Tetapi sebenarnya yang menyembahnya adalah makrifat dia lah sendiri. Di situlah kemanisan. Mengesakan Allah. Kalau selain daripada itu kita rasa kita menyembah Allah, itu bukan kemanisan. Itu masih lagi dalam keadaan kita azab. Sebab kita mengaku ada keakuan diri lagi. Sedang adakan keakuan itu adalah satu bentuk syirik yang halus, hafi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Masih lagi kita mensekutukan. Dalam melakukan ibadah, kita mengaku itu satu kesyirikan. Jangan, Allah Ta'ala kata wala yusyrik. Wala, jangan. Ini yang harus kita fahami. Selagi kita duduk takut lama, nak imbalan, nak balasan selain daripada Allah yang kita nampak, maka kita berada dalam kerugian. Maka itu cepatlah berpindah. Jangan lengah-lengah lagi, jangan lalai-lalai lagi. Keadaan kita dah semakin lama keadaan kita semakin hampir kepada keadaan yang merosakkan, lebih banyak merosakkan. Selagi kita tak kembali sujud mengesakan Allah benar-benar, selagi itu kita tidak akan selamat. Jadi tak ada cara lain. Jadi saya diberi tugas untuk tidak lain, sama-sama seperti Nabi SAW, para sahabat, para wali Allah, arif bin billah. Tugas yang kita bawa ni adalah tugas yang sangat berat. Iaitu bukan kita nak kedudukan, tapi tugas yang berat ni adalah kita bukan nak orang ramai ikut kita, tetapi kita nak semua manusia itu mengesakan Allah, supaya kita tak dipersoalkan nanti di padang mahsyar. Kenapa aku dah dibagi pada engkau Hajiz ilmu mengenal aku, mengenal apa diri, mengenal Allah, aku dah bagi. Rasulullah lagi ijazahkan, mengapa kamu tidak sampaikan? Jadi saya jangan senang-senang nak jadi diri saya orang hebat, apa senanglah dapat tu dapat ni. Jangan, saya lagi takut jadi diri saya. Sebab apa? Nak ada keakuan diri, saya takut. Jangan ingat senang-senang, takut saya nak bertanggungjawab atas manusia-manusia nanti. Adakah kita dah bagi tahu apa yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita yang asli ni? Dari berat Nabi Muhammad SAW, berat sangat tugasnya, sebab nak bagi tahu amanah ni, supaya yang nyata ada adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersungguh-sungguh Nabi Muhammad SAW. Orang nak bunuh, orang macam fitnah, cakap sesat, macam-macam teruk, kitanya ni kena tempias saja. Walaupun ada ujian-ujian yang mengatakan kita sesat, kita tak boleh, kita macam-macam pandai-pandai. Itu biarkan. Yang pentingnya Rasulullah lebih teruk, para wali lebih teruk diuji. Jadi kita ni hanya kena tempias. Jadi teruskan juga. Walau macam mana pun, orang tak boleh terima ke, orang caci kita ke, orang komen kita bukan-bukan ke, yang tidak-tidak, biarkan. Kita terus sampaikan. Kerana kita takut nanti kat padang mahsyar. Kenapa Hajiz kau tak sampaikan? Jadi tugas kita kena sampaikan. Selagi kita hidup, sampaikan bersungguh-sungguh. Bukan kerana imbalan, bukan kerana, tapi kita sayang supaya umat kita ni, maknanya yang ada umat Nabi Muhammad ni selamat dapatkan Allah Ta'ala. Seperti mana itu kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para wali orang arif billah pun berkehendak gitu juga. Apa yang dikehendak Allah, apa yang dikehendak Rasul, itu juga yang dikehendaki oleh para wali-wali Allah arifin billah. Mereka nak kita semua dapatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan ni. Sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala 24 jam. Sentiasa. Nak baring, nak berdiri, nak duduk, nak keluar rumah, bawa kereta, bawa motor, pergi ke pasar, ke mana pun sentiasa kita rasakan Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, kita rasakan. Ini sebenarnya adalah tujuan dia. Jangan kita lari pada tajuk. Solat, kalau kita solat tanpa kita mengetahui mengenal diri mengenal Allah, bertaubatlah kita. Cepat bertaubat. Masanya terlalu hampir untuk kita menghadapi keadaan-keadaan yang bertambah sulit. Kerana keadaan bertambah sulit ini hanya boleh dihilangkan dengan mengenal diri, mengenal Allah. Kita betul-betul dibuangkan rasa keakuan diri. Hanya Allah yang akan boleh menyusun hidup kita ini. Hanya Allah yang boleh mengontrol hidup kita. Barulah kita nampak bahawasanya kita adalah
sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam skrip Allah SWT. Jadi kita tak boleh pandai-pandai menentukan hidup kita. Kerana hidup kita telah ditentukan oleh Allah dan diketahui oleh Allah sehingga akhir di mana keadaan kita. Dari itulah kita selalu kena menyerahkan diri kita kepada Allah. Seperti mana Nabi Muhammad SAW sentiasa berada di dalam maqam yang dipanggil la haula wala quwwata illa billah. Makna billah tu menunjukkan bahawa tak ada dah Rasulullah SAW. Billah. La ilaha illallah tu masih nak menyuruh, nak membuang keakuan diri kan. Tapi kalau dah la haula wala quwwata illa billah, tak ada dah Nabi Muhammad. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Maknanya Allah bukan aku. Allah bukan aku. Semua kehidupan dia iaitu berlangsung dalam keadaan Allah lah 24 jam. Allah yang naik nafas aku ke. Allah yang turunkan. Allah yang berhentikan. Allah yang bagi aku melihat. Bukan kita melihat dulu baru kita rasakan Allah. Melihat, sebelum melihat tu kita rasa Allah yang bagi kita melihat. Dia tukarkan. Sebelum bergerak kita tahu Allah yang beri kudrat kepada kita bergerak. Kita tak boleh bergerak. Kita tak boleh bergerak. Ajarkan diri kita. Ini nama dia tauhid yang sebenar-benar. Amaliah, akhlakkan dalam kehidupan kita. Supaya bahagia kita. Sebab apa bahagia? Sebab tak ada keakuan diri. Bahagialah kita. Sebab dah dileburkan difanakan oleh Allah diri kita. Maka inilah senikmat-nikmatnya. Tidak ada yang lebih nikmat lagi. Tak ada syurga yang paling tinggi dapat menandingi nikmat bila Allah dah leburkan diri kita. Dan hanya dia mengesakan diri. Ini nikmat yang paling besar. Maka di dunia lagi kita merasakan. Di dunia lagi Allah dah anugerahkan kepada kita. Beruntunglah kita. Jadi kita termasuk orang-orang yang beruntung, kata Allah. Sebab selagi kita buang keakuan, tak mahu rasa ada keakuan, takut nak berpaling daripada Allah. Baru nak berpaling pun kita takut. Baru nak merasa nak ada keakuan diri pun kita dah takut dah. Inilah amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dibawa dalam kehidupan para nabi, para wali Allah, para orang-orang arifin billah. Yang mana nanti apabila kedatangan Imam Mahdi, tak lama lagi bahawa ia akan membawa ini. Dia pegang betul-betul yang ini. Kerana inilah ibu akan keluarnya karamah-karamah yang dapat dia menyelamatkan manusia-manusia yang banyak rosak pada akhir zaman ni. Inilah pakaian Nabi, pakaian Imam Mahdi. Maka kita juga nanti akan mengikut, sebab kita juga mengikuti jejak langkah pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu buangkan keakuan diri. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nikmatnya ya Allah tak terucapnya. Nikmat. Jadi itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia utus membawa berita gembira sangat. Apa berita gembira sangat? Syok sangat, iaitu buang keakuan diri. Buang keakuan. Mubasyiran, berita gembira. Wa nazira, sampaikan berita gembira. Apa dia? Suruhlah. Bila kita dah dapat buang keakuan, nikmatnya sangat besar, Allah leburkan kita, maka kita disuruh nazir, sampaikan. Kita akan dipersoalkan nanti di pada masa. Adakah kau sampaikan, Ajis? Kalau dah sampaikan, selamat. Saya takut nanti saya tak sampaikan kepada semua. Jadi itu saya dah jelaskan semua bahawasanya kembalilah, tak ada jalan lain. Jangan kita tunggu-tunggu dengan merasakan, nyatakan keakuan diri kita. Kita kena nyatakan yang kita semua ni tidak ada. Dan yang nyata jelas adalah wujudullah. Yang wujud hanya Allah. Yang kita tahu adalah yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nyatakan. Bukan nyatakan keakuan diri kita. Ini sebenar-benarnya bercakap ini dari lintasan daripada kesucian, supaya hendakkan kita ni semua selamat berada dalam benteng Allah. Allah sentiasa memberikan keamanan kepada kita. Apabila kita betul-betul hendak menafikan, buang keakuan diri kita, maka Allah akan menolong. Dengan Allah lah yang boleh menghilangkan keakuan diri kita daripada tangan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan peringatan ini membawa kita bertambah lagi kehadapan ini menjadi mudah kehidupan kita. Bukan dengan pelajaran yang diberikan ini, peringatan yang disampaikan ini langsung daripada Allah ini menyebabkan kita lagi susah ke hadapan. Tidak. Sebenarnya ilmu ni, Islam ni, dibagikan ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Ke depan kita akan bertambah mudah. Mudah bukan kita hebat, tapi kita selalu nakkan Allah yang nguruskan. Itu yang jadi kita mudah. Itu menyebabkan kita jadi tenang. Tapi kalau kita ada yang keakuan diri,
kita akan susah. Ini perbezaan yang kita nak kena jaga. Seperti mana semalam diucapkan lagi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia jaga ni tadi. Sebab dalam diri kita ni dah memang ada sirullah. Dan asal-asal di alam roh tu ada sirullah. Tapi kita dah tutup lama-lama, tutup. Jadi dia katakan sebenarnya kita ni memang sirullah, tak ada kita. Sebenarnya apa kita nak ada diri kita, itulah masalah dia. Maka buangkan yang kita nyatakan ada tu. Sebenarnya kita tak ada. Yang nyata ada hanya sirullah dalam diri kita. Maka nyatakan yang ada sirullah. Dia lah rahsia tu. Dia bukan kita. Bersungguh-sungguh mohon pada Allah, bersungguh-sungguh. Pasti Allah akan bukakan rahsia ni tadi. Sebab rahsia tu memang dah ada. Pada dalam diri kita Allah letakkan. Jadi kita menutup, kita tutup rahsia tu, kita rasa kita. Padahal rahsia tu tetap hidup yang ada, rahsia tu sir tu hanya Allah. Yang hidup tetap Allah. Jadi mengapa kita nak susah-susahkan diri kita lagi? Sebab benda tu dah memang Allah tu yang kontrol kita. Allah yang ada, kita tak pernah ada. Jadi kita dah tutupi dengan kita rasa ada keakuan diri. Itulah masalahnya sekarang. Jadi itu jangan lihat ada rasa keakuan diri dalam kita. Beramal dalam kehidupan kita, jangan sampai ada rasa keakuan wujud diri kita. Yang kita rasakan kita tukar, iaitu sentiasa dialah. Dalam hati kita Allah, sentiasa dalam sirullah kita, dia rasa tu dia je. Tak ada rasa itulah rahsia. Kat rasa tu. Jangan merasa ada. Rasakan dia je yang ada. Dia yang susun semua. Jangan ada rasa lagi was-was. Kita lah. Tak. Itu akan merosakkan kita. Ini skill-skill yang diajar oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Pada Nabi-Nabi yang Allah ajar. Kepada faham-fahaman ini kepada para Rasul, para wali Allah. Jadi kefahaman ini kita nak daripada Allah, bukan daripada saya. Daripada Allah. Daripada Allah tu akan kita dapat rasakan kemanisan yang tadi. Bila kita asli daripada Allah, bahawa kita tak ada. Yang semua baru ni sebenarnya tidak ada. Yang aslinya yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan betul-betul kemanisan ni. Rasakan betul-betul kejiwaan kita bahawa roh kita sentiasa adalah dia. Roh pun tak ada. Muhammad pun tak ada. Ahmad pun tak ada. Yang ada Ahad. Betul-betul kita nafikan sampai datang pertolongan Allah. Seperti mana pertolongan Allah datang kepada Rasulullah SAW, iaitu ketika Isra' Mi'raj, Rasulullah dileburkan oleh Allah SWT hingga tak ada dua lagi Rasulullah rasa. Dia pun tak ada, yang ada hanya betul-betul Esa Allah SWT. Dan Rasulullah SAW nampak Allah SWT sentiasa dalam keadaan solat, iaitu asyik dengan diri dia, dengan dirinya sendiri. Maka duduklah di situ makam keputusan yang menunjukkan kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita faham bahawa bismillah itu adalah kalimah yang sangat tinggi. Tetapi apabila kita tidak memahami makna Allah ataupun bismillah, kita tidak berdasiasat, maka kita hanya sebut tapi tidak ada rasa kemanisan, kegerunan, rasa macam asyik bila sebutkan nama, tak ada rasa cinta. Bila kita tak berdasiasat apa bismillah tu. Sedangkan Nabi SAW, apa pun perbuatan kita gerak, berdiri, berjalan, ambil barang, semua Rasulullah kata kena bismillah. Bismillah tu akan dapat kemuliaan. Tapi kita tak faham, nak buat begitu kita tak faham. Sebenarnya bismillah tu adalah di dalam tu tadi. Buangkan semua keakuan diri, baru kita sebut. Yang di dalam tu yang menyebut bismillah. Yang di dalam tu yang hidup kalimah Allah tanpa berhenti. Rijalun la tulihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Mana dia sentiasa mengesakan dirinya sendiri tanpa kita, maknanya. Itu yang kita nak dudukkan, kita nak fahamkan dalam kehidupan kita. Dan tak lain, ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Para Rasul, para Nabi, para wali Allah. Dan turun nanti Imam Mahdi, ini juga yang dibawa. Ini yang akan mendatangkan karamah yang besar, iaitu kemuliaan Allah. Maka apa saja pun yang bersifat batil akan musnah, akan hancur apabila kita datang kebenaran yang begini.
maka tak ada keakuan diri, kebenaran akan datang, maka hancur semua sifat-sifat batil, makam-makam apa iblis, dajjal, semua dalam diri kita hancur, dan di luar pun kita akan nampak dia akan hancur bila kita lalu satu kawasan, akan hancurlah kebatilan-kebatilan tu. Itu karamah-karamah yang Allah anugerahkan kepada orang yang telah Allah Ta'ala leburkan, Allah Ta'ala telah fanakan dia ketika di dunia, dan mereka ini akan mendapat curahan-curahan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu mereka akan melihat banyak lagi cerita-cerita kemujizat ataupun kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kita mendampingi orang-orang yang sentiasa membuangkan keakuan-keakuan dirinya. Kita akan nampak karamah-karamah keluar, kita akan nampak mujizat-mujizat Allah. Kita nampak bila duduk dengan orang-orang ahli Allah yang benar-benar mereka ni tidak mahu rasa ada keakuan diri. Kita akan mendapat hikmah-hikmah, cahaya-cahaya itu jelas di wajah-wajah mereka, di dalam bentuk-bentuk af'al yang mereka bentukkan. Kita akan nampak jelas bahawa Allah menunjukkan kepada nyata Allah, bukan nyata dirinya. Ya, Alhamdulillah, saya rasa cukup sampai sini dulu untuk kita berikan kepada teman-teman kita, sahabat kita, Ustaz Uzair Masri Alang dan juga Syekh Latif, untuk memberikan sikit pencerahan lagi dan juga perkongsian serta persoalan, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, petunjuk, inayah, rahmat, kasih sayang dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dan menyusun kehidupan kita, dan pada petang ini kita berada dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita nafikan diri kita, teruskan saja kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan daripada kita. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam mana Ustaz kata tadi, ini itulah pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menafikan diri dan isbatkan kudrat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari kita ni tak memiliki apa-apa, tak ada apa-apa, tapi yang ada hanyalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid, dengan ma'rifatullah, dengan tauhid yang sebenar-benar, dengan haqqul yaqin. Jadi alhamdulillah, masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berkenakkan keselamatan pada diri kita, dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkenakkan keselamatan kepada seluruh umat dia, daripada sahabat-sahabat dia sehinggalah kepada manusia yang terakhir sebelum hari kiamat, supaya semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keesaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengesahkan dirinya sendiri. Itulah kita nak sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala kenakkan. Cuma kita kena ada usaha, ataupun kita kena ada kehendak, kemahuan, keinginan, barulah Allah nak bagi hidayah. Hanya dengan hidayah, dengan taufik daripada Allah SWT saja yang boleh mengenalkan dirinya. Kita boleh kenal diri kita dan kenal Allah SWT hanya dengan hidayah, taufik daripada Allah SWT. Hatta baginda Rasulullah SAW pun sendiri tak dapat bagi hidayah, hatta kepada bapa saudara yang dia kasih sekali, iaitu Abu Talib. Kerana Allah kata dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dapat memberi hidayah sekalipun kepada orang yang kau kasih, tapi Allah SWT lah yang memberi hidayah, memilih kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi orang yang Allah kehendaki, orang yang Allah Taala pilih, ialah dia yang ada kehendak, ada keinginan, ada usaha, ada kemahuan. Jadi semoga Allah SWT pilih kita lah, insya-Allah. Kita semua dan seluruh umat Nabi SAW, tanggungjawab kita semua, kata Ustaz tadi, insya-Allah
kita kena sampaikan, kita kena mengajak ingat memperingati. Dan kita kena sama-sama usahakan. Khasnya dari kita dari dulu, keluarga kita, jiran-jiran kita, dan hingga kepada orang yang terakhir lah. Sebelum hari kiamat pun adalah menjadi tanggungjawab kita juga, supaya dia pun juga dapat kenal Allah SWT, dapat kenal diri dan kenal Allah SWT, dan dapat mentauhidkan Allah SWT dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah sedikit kongsian daripada saya, insyaAllah saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa wa al-fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayahnya dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan nak menceritakan, nak mendengarkan penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak dengar cerita kita, tapi nak dengar tentang cerita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang manis tiada pahit yang Rasulullah SAW beritahu. Yang mana hala tuju hidup kita ni, selalu saya perkatakan bahawanya hala tuju hidup kita ni, kena ada hala tuju hidup kita ni sebenarnya. Hala tuju dia apa dia? Itu la ilaha illallah. Itu yang kita kena pegang. Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi pun bawa benda ni, la ilaha illallah. Dia tekankan benda ni. Apa hala tuju dia? Menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Bawa dalam kehidupan. Tadi saya jumpa dengan seorang makcik, dia ada berubat suami dia. Bila saya ceritakan benda ni, saya sentuh benda ni, dia kata, ya memang betul makcik pun ada dengar bab tauhid ni, tapi apa yang makcik dengar daripada ustaz-ustaz, tak masuk pun benda ni, tauhid ni. Tu yang makcik rasa kuranglah dengan pemuda-pemuda ustaz-ustaz. Dia cakap sendiri dengan saya. Dia cakap sini saya tak tahu, saya rasa macam makcik ni dia dapat membezakan. Minta maaf, memang tak ada pun ustaz-ustaz nak ceritakan benda-benda ni. Terlalu sedikit. Yang cerita pun sedikit je. Dia banyak cerita pasal kulit je. Kulit. Last kali ni pun dia tinggal. Saya pun sedar bahawa kehidupan saya sebelum ni pun menceritakan pasal kulit je. Bawa kulit je. Dia tak bawa isi dalam. Rasa tu yang Allah yang bagi rasa. Kita adalah lagi rasa keakuan diri kita. Jadi saya cerita sikit demi sikit. Tak cerita banyak pun, cerita pasal angkat kerusi je pun. Jadi makcik ni mudah faham benda ni. Saya tak tahu, itu Allah Ta'ala bagi kefahaman kat dia. Itu sebenarnya. Dia kata apa? Minta maaf saya cakap terus terang lah. Kalau tabligh sekalipun, jemaah tabligh sekalipun, tak bawa benda tauhid ni. Dia bawa fadilah amal. Amal ni dapat ni, amal ni dapat ni, amal ni dapat ni. Itu imbalan apa yang kita nak kejar tu sebenarnya. Itu memang ada dah imbalan tu. Kenapa kita nak kejar-kejar keimbalan tu? Kenal Allah lah dulu. Saya cakap, anak dia pun ada masuk benda tu juga. Jemaah tu tak salah pun, saya cakap. Makcik tak salah pun. Tapi nak twist sikit je. Kita nak masukkan benda ni. Jadi dia kena dengar, kena duduk betul-betul lah, kena cari pembimbing rohani. Bukan dia duduk dengan jemaah tu je, tak boleh. Sama-sama nak bawa benda ni. Bukan nak cerita imbalan tu. Fadilah amal ni bukanlah salah, tak salah pun. Benda tu dalam hadis memang ada pun, tapi janganlah dia tengok yang dulu, yang amal ni dapat ni, amal ni dapat ni. Kanak-anakan lah kita ni. Kalau macam tu kan, minta maaf cakap lah, memang. Kena cakap lah. Dah terlalu hampir, kita kena cakap sangat. Dulu kita boleh berkasih sayang lagi, yang cakap hikmah. Sekarang nak kena cakap terus lah. Dah terlalu hampir, takkan nak bawa benda tu je. Itu je nak pegang, tak boleh lah, jangan lah. Doa pun kena ada adab juga, doa. Kita nak doa apa? Kena ada adab, ya Allah. Aku nak doa apa hari ni, ya Allah? Tak tahu aku apa, ya Allah, ini. Aku nak doa apa aku ni? Kalau kita apa-apa, kita nak daripada Engkau, ya Allah. Tu jadi, itulah maksudnya. Kehidupan kita nak gitu dengan Allah. Kita nak, begitulah seterusnya kehidupan kita. Kita nak macam tu. Kita nak masukkan yang ni. Susah betul orang kita ni nak masukkan benda ni. Tu Sayyidina Ali beritahu. Kalau kau nak tahu orang tu macam mana, tengok cara dia bercakap. Kalau dia banyak cerita pasal dunia, banyak cerita pasal keakuan diri dia, itulah kehidupan dia dalam kehidupan. Kalau kita cerita macam ni, itulah kehidupan dalam keluarga dia. Itulah kehidupan dalam kehidupan harian dia. Saya bukan nak cakap saya, memang dah diajar gitu, kita kena bawa lah. Kita nak cerita ni nak berkongsi, bukannya nak saya tak mengajar pun. Tapi kita nak berkongsi sama-sama, nak mengajak. Nak mengajak sama-sama. Jangan tinggalkan benda ni. Dah lama kita tinggal. Apa benda yang kita nak kejar sampai
apa tu, sebutir pasti, yang dunia ni sebutir pasti kita nak kerjakan kan. Itulah. Ini yang kita nak masukkan dalam diri kita ni. Masukkan. Tauhid dalam diri kita ni. Mengesahkan Allah. Kita dah tahu dah siasat dia. Macam mana keadaan dia? Itulah. Menafikan keakuan diri yang dah hanya Allah. Macam mana kita? Buat dulu. Kan? Kita dah nafi sampai dapat yang dikatakan nafi tu daripada Allah Taala. Kita nak menafikan diri, tapi kita tahu nafi tu datang daripada Allah. Datang tu daripada Allah. Siapa yang membinasakan? Dia bagi tahu juga, aku yang membinasakan keakuan diri engkau. Kullu man 'alaiha fan. Yang kekal tetap wajhullah. Itu sebenarnya. Jadi sama-samalah kita nak bawa benda ni. Tak susah pun dan tak senang pun, tapi kena ikutlah jalan susah dulu. Kan? Susah itu cakap, tapi tak adalah susah sangat pun. Kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Ikut. Peranglah. Jalan perang kita tak masuk. Kan? Perang dalam ni tak masuk lagi, macam mana kita nak ni? Lalu engkau ya Allah. Engkau ya Allah. Masuk ni pengetahuan tu, engkau ya Allah. Itulah perang. Kan? Menyatakan dia saya cakap tadi, dia. Itu nak masuk dalam ni sirullah. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenderaan yang membawa kita pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tak lain Nur Muhammad sifatullah. Sifatullah tu tak lain daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Mengetahui, kan? Harus mengajilah benda ni. Harus ada orang yang membimbing kita. Ini perlu ada bimbingan daripada pembimbing rohani. Jangan kita mengaji, kita dah boleh sampaikan. Macam saya dulu, saya belajar. Saya didik orang. Tapi kita tak ada benda ni. Tapi kita dah tahu, Allah berdosanya aku, ya Allah. Didik anak-anak buah aku, cara macam ni, cara pentadbiran, cara apa semua, cara mengurus. Tapi tak ada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tak ada link dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri, saya cakap, bukan saya cakap lain. Termasuklah yang lain-lain, samalah. Yang seangkatan dengan saya sama dulu. Sama je. Rasa aku hebat. Aku ada kriteria pemimpin. Kononnya. Kan? Tapi kalau kita dah ada benda ni, kita apa pun tak kisah. Masukkan apa yang kita belajar dulu. Saya pun belajar dulu. Takbiran, pengurusan, apa semua. Masukkan bab ni, bab tauhid ni. Baru betul. Pengurusan tu bukan aku yang urus, engkau ya Allah. Nampak kan, nak nyatakan dia. Bukan susah sangat pun. Tapi kita yang banyak benda-benda yang batil yang kita ada. Terutamanya, itulah. Dalam kehidupan kita ni banyak sangat riba. Kan? Sampai nak berhenti daripada perkhidmatan pun tambah lagi. Kan? Tambah lagi beli kereta contohnya. Itulah. Sistem bank dan sebagainya. Itulah menghijab kita lah. Itu semua perkara-perkara yang menghijab lah. Kita kena buang dalam benda tu semua. Tak rugi pun. Saya nak cakap, saya bab riba ni saya alhamdulillah Allah Taala suruh bersihkan semua ni, alhamdulillah. Bukannya saya ni pun, malah Allah Taala bagi saya lagi rezeki tu bukan wang je, bukan saya tak ada wang apa pun, tak ada, sikit je saya, Allah Taala secukupnya lah. Cukup, sikit pun cukup, alhamdulillah. Tapi rezeki ni apa ni? Dapat Allah tu. Tu saya nak cakap tu lebih daripada jutawan. Dulu saya pernah cakap lebih jutawan. Orang ingat jutawan tu wang ringgit. Itulah. Tengok mata duitan sangat, nampak? Kalau orang anggap pasal duit, tak. Kita ni tu lebih daripada dapat Allah tu dulu. Itu maksud saya, jutawan, lebih lagi. Jutawan saya cakap. Kan? Kalau yang dikatakan solat 2 rakaat sebelum subuh, kan, dapat isi dunia. Kita dah isi dunia tu, kita nampak kita Ferrari, rumah banglo, tak dapat Allah. Tu penting tu, dapat Allah tu. Apa dia? Dengan jalan menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itu kita dapat Allah tu betul-betul. Manis. Saya tak tahu nak cakap macam mana lah manis tu. Susah nak diceritakan, tapi rasailah. Cubalah buat dalam, bukan cuba lagi. Buatlah, bertindaklah, buat dalam solat. Katakan contoh solat. Saya tak tahu nak cakap manis macam mana. Memang manis lah. Kan? Air yang manis tu pun lagi manis lagi. Nak cakap macam mana? Halus lagi. Saya nak cakap, rasailah. InsyaAllah. Tuan-tuan, para sahabat, pendengar YouTube boleh dapat benda ni. InsyaAllah. Kita bukan tak boleh, memang boleh. Tapi kena perang. Masuklah perang. Kan? Macam senang masuk perang. Iyalah, masuk dulu. Kalau kawan-kawan saya, jemaah, kalau dia kata senang tu kan, telefon saya. Kalau sahabat-sahabat lah, kalau dia kata perang ni senang kan, telefon saya. Sampai jawapan, ya Allah, susah juga rupanya. Yalah, kau baru tahu susah kan. Tapi dalam susah ada senang, jangan risau. InsyaAllah kita ada Allah.
Sebelum susah tu ada senang, insya-Allah. Sekian daripada saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita zikir munajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Teringat kepada jasa dan sumbangan yang besar para ulama yang silam yang telah menyusun, bukan dia saja yang susun tetapi disumbangkan oleh gagasan dan aliran para ulama As-Sawadul A'zam. Para ulama mengukuhkan akidah, menokok tambah, menambah tokok agar umat ini tidak dipersulit di dalam memahami lafaz jalalah yang bernama Allah, Alif Lam Lam Ha. Yang saya maksudkan ialah sebuah bangunan kukuh, pengajian kukuh, falsafah yang kukuh, ilmu kalam yang kukuh, yang dibrandkan dengan nama sifat 20. Sebelum adanya sifat 20, manusia berbalah-balah berkenaan dengan pemahaman tentang zat yang kita sembah yang bernama Allah. Ada yang kata semuanya Allah, keliling kelalang kita ni semuanya Allah. Kita selagi mana kita boleh nampak semua fa'ina matwalu fasama wajhullah, semuanya Allah. Perkataan itu sebelum adanya sifat 20 dia tidak difahami dengan menyatakan bahawa itu zat Allah. Jadi bila menyatakan itu zat Allah, habislah, kufur baliklah kita ni. Jadi kita jangan undur ke belakang. Kita tidak, bila dikatakan ada, jika adalah sesiapa yang menyatakan bahawa yang ada semuanya Allah, dia tidak, sudah pasti tidak memaksudkan zat Allah. Kerana kukuh akidah orang yang membicarakan hal ini, pegangan dia gigit dengan gigi geraham sifat 20 itu, iaitu di antaranya wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi Allah Azza wa Jalla ini, dia laisa kamislihi syai', mana mungkin sama dengan, disamakan dengan makhluk seperti manusia, disamakan dengan apa yang kita boleh lihat, kita boleh fikirkan. Tidak, hatta selagi mana yang kita mampu fikirkan, maka dia bukanlah zat Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam pengajian seumpama ini, dia mentauhidkan zat Allah, mentauhidkan asma Allah, mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan semua sekali, zat, sifat, asma, af'al dan infial. Jadi para ulama salafun salih yang lepas-lepas, as-sabiqun al-awwalun, yang telah mengukuhkan atur cara sifat 20 ini dengan mengelaskan beberapa lapis kefahaman ilmu ma'rifatullah kepada beberapa martabat, iaitu zat, kemudian asma, kemudian sifat, kemudian af'al, kemudian infial. Maka selesailah urusan umat Islam. Tiadalah lagi peperangan
peperangan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, peperangan antara firqah-firqah, semuanya alhamdulillah selesai. Itu jasa sifat 20 yang sangat besar. Jadi basis kepada pengajian haflah-haflah mengesahkan Allah seperti ini, basisnya tidak lain tidak bukan, tidak dapat lari daripada kondisi sifat 20 itu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah kita ambil yang kita ambil atas sekali ke ambil bawah sekali? Atas sekali dululah. Iaitu subjek yang kita sembah, zat. Kita panggil sebagai zat, kita tak panggil sebagai subjek. Kita panggil sebagai zat. Zat yang kita sembah itu. Zat yang kita sembah itu. Rasulullah SAW sendiri tidak membenarkan kita berbahas tentangnya. La tafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah. Maka seluruh perbincangan ini adalah merupakan satu inzar ya para netizen sekalian. Dia merupakan suatu perbahasan berkenaan dengan selain daripada zat Allah SWT. Kerana zat Allah, Rasulullah sudah memberi amaran, jangan fikir tafakkaru fi khalqillah wala, Rasulullah bagi amaran wala tafakkaru fi zatillah. Akan tetapi para tasawuf, para ahli sufi yang taraqi, yang rindu kepada Allah, mereka ini ni buka rahsia sikit. Mereka ni ada di antaranya yang sampai ke kelompok yang tinggi, yang telah melepasi batas-batas tertentu sehingga sampai kepada dinding zat. Dinding zat itu bermaksud dinding cahaya yang paling luar. Yang cahaya di antara cahaya tu berapa ratus tahun cahaya tak tahu. Bila sampai saja dinding cahaya, baru dinding cahaya, mana dia masih sifat lagi. Dia masih sifat, dia bukan zat. Melepasi itu menuju kepada zat Rasulullah sahaja. Yang qauba qausain tu. Maknanya diertikan oleh para ulama. Antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara Rasulullah dan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu jarak dia qauba qausain. Di antara qauba qausain ni maksud dia busur panah yang dibuka tali dia. Itulah dia makhluk yang paling dekat yang pernah capai kedekatan yang tidak pernah dicapai, tidak pernah mampu dicapai walaupun dia ketua para malaikat, yakni malaikat Jibril sekalipun tidak pernah. Kerana cahaya zat Allah ni sifat dia menghancurkan segala sesuatu yang bergelar makhluk. Semua kita ni makhluk. Semua kita makhluk. Dan kita telah ada ikrar kita dengan Allah. Iaitu siapa kita, siapa Allah. Ikrar tu berbunyi Allahumma anta rabbi. Wa ana abduk. Wa ana abduk. Wa ana ala ahdik. Wa wa'dik mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub la ilaha illa anta. Justru jangan pining-pining, jangan lagi dipening-pening sebagaimana dalam talk yang 2 hari yang lepas ada yang kata Cik Rozi tu ada orang Kelantan yang dia pening tu. Habis tu kita ni Allah lah. Itulah akibat daripada tak mengaji daripada garis tangga yang bawah sekali naik terus dia terus belajar di atas. Tapi tak ada masalah, tidaklah saya pula tidak sama sekali minta maaf. Saya jangan fikir perkataan saya ini menghina dia, tidak. Mana sempat kita nak belajar benda tu semua tak. Belajar yang ni terus pun tak apa. Ajak ramai-ramai belajar ni terus tak apa. Sifat 20 ni insya-Allah boleh dijelaskan dalam 20 minit je. Walaupun buku-buku berkenaan sifat 20 ni penuh ruangan ini boleh dibuat perpustakaan. Tapi dengan izin Allah, sifat 20 ni ada dah orang buat carta satu A4 tulis tajuk dia belajar sifat 20 dalam masa 20 minit. Jadi sifat 20 ni mudah difahami, mudah dibayangkan kerana dia bukan membicarakan tentang zat pun, dia membicarakan tentang sifat. Ingat elok membicarakan tentang sifat. Habis bab sifat, habis bab zat. Tak habis, minta maaf, tak habis bicara bab zat, tak habis bicara bab sifat, tak habis bicara bab asma'. Jadi terus apa dia? Di antara sifat-sifat yang Al-Bari contohnya. Jadi sifat Al-Bari itu
menghasilkan af'al. Af'al dia menciptakan alam. Alam nilah yang diciptakan ini nama dia infial. Infial ni yang Syekh Abdul Aziz kata, letak dalam bola kaca, pum, buang jauh-jauh. Kerana itu yang akan berlaku bila kiamat nanti. Sebagaimana seekor nyamuk yang lalu di depan kita. Kita pap, terus hancur. Sehancur-hancurnya. Begitu je yang Allah nak bagi faham berkenaan dengan ilmu ni. Ataupun kita panggil haflah ni, muzakarah ini. Muzakarah, kenal diri, kenal Allah ni yang dikatakan la tu macam mana. Seekor nyamuk je. Allah mudah nak memahamkan kita. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Seluruh alam buana ni habaan manthura. Lebih kecil lagi daripada sebelah sayap nyamuk. Bahkan lebih kecil lagi daripada debu-debu yang berterbangan. Bahkan disifatkan seluruh alam cakrawala ni la'ib wa lahun. Main-main, mimpi, lamunan. Nak dibandingkan dengan kerajaan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semua itu akan berlaku demikian kalau jiwa-jiwa tidak mengenali Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jiwa kalau mengenali dan menempik kepada Nur Muhammad, dia bukan lagi habaan mansura, dia bukan debu yang berterbangan, dia bukan la'ib walahun, tetapi dia adalah sebahagian daripada Nur Muhammad kerana dia mengenal diri, mengenal Allah. Nur Muhammad dapat pulang kepada zat kerana dia adalah sifat. Hanya sifat yang mampu pulang kepada zat. Lepas faham santri? Para santri sekalian, lepas zat ni yang kita sembah. Kita sujud tu sembah zat, bukan sembah alif lam lam ha. Bukan sembah perkataan Allah tu, tapi sembah zat Allah. Ingat tu. Okey. Lepas zat, turun bawah asma, lepas asma, sifat lepas sifat, af'al lepas af'al, infial. Di kita ni infial, kita ni taraf infial. Kita buang infial, buang asma, masuk kepada sifat, hanya sifat bertemu zat. Hanya sifat bertemu zat. Baru boleh mi'raj. Baru boleh khusyuk dalam solat. Ini tujuan salah satu aplikasi yang boleh berguna sangat-sangat ilmu ataupun pengajian ini ataupun jilsah ini. Sekejap lagi nak guna untuk solat asar. Dan dia sangat bermakna. Solat ini mana patut solat dijadikan agenda negara madani. Solatlah. Dan sekarang rahsia solat itu sangatlah besar. Panggil Syekh Aziz untuk buat akademi solat dalam kerajaan baru madani ni. Untuk menceritakan, membongkar dan mengulas. Buat macam BTN tu. Buat macam semua pegawai kerajaan apa semua mesti masuk dekat dalam akademi solat ni. Akademi solat untuk tahu falsafah solat. Kemudian berpencar kita untuk memahamkan kaki tangan kerajaan, memahamkan rakyat jelata tentang falsafah solat. Ni baru tolong Allah. Bila tolong Allah, baru Allah tolong kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Janji Allah ni. Bila kita tolong Allah, Allah janji dia tolong kita. Apa yang kita nak? Kita nak perpaduan ummah. Allah kata, perpaduan ummah ni kau jangan mimpi. Aku sahaja yang boleh menyatukan hati. Kau orang kumpulkan seluruh manusia. Kalau kau orang berjaya sekalipun mengumpulkan seluruh jin, kau orang tak akan dapat menyatukan hati. Kerana hati itu milik aku yang pegang hati. Nampak tak dia punya dua ayat ni? Bila dicantum, ditafsirkan sekali, dapat formula yang besar. Iaitu formula macam mana nak satukan umat Islam seluruh dunia. Demi untuk membebaskan Palestin, demi untuk membebaskan Al-Quds, demi untuk membela Islam. Bahkan bila Islam terbela, Islam mulia, Islam tinggi, Islam memerintah dunia, seluruh dunia jadi aman. Seluruh dunia jadi aman dengan izin Allah. Seluruh agama lain aman, seluruh bangsa-bangsa lain aman bila Islam benar-benar memerintah. Apa dua ayat ni tadi? Saya ulang balik. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ni ayat pertama. Ayat kedua,
ayat dia, kalau korang kumpulkan seluruh manusia, jin untuk menyatu padukan, korang tak akan berjaya menyatu padukan umat. Okey. Jadi yang Allah bagi kita buat, in tansurullah yansurkum. Kalau korang tolong Allah, aku janji aku tolong kau balik. Lebih kurang macam itulah kata Allah. Apa yang kita nak? Kita nak perpaduan ummah. Kenapa kita nak perpaduan ummah? Sebab itu yang dibuat oleh Salahuddin Ayyubi. Itu yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dalam perjalanan untuk membuka Al-Quds. Kenapa nak buka Al-Quds? Di situ ada lagi rahsia demi rahsia. Kenapa siapa yang pegang Al-Quds dia memegang kekuasaan dunia? Kenapa? Tu ada lagi panjanglah kalau nak dihuraikan tafsir. Tapi semuanya ke situ. Semuanya menuju ke situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sultan Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Ayyubi berjaya menyatukan umat Islam ketika itu. Lalu Allah menghadiahkan Al-Quds. Menghadiahkan. Kalau tidak, tak dapat. Kita guna istilah menghadiahkan Al-Quds kepada dua orang berdua ni. Di kala itu barulah Islam memerintah dengan secara rasminya bila dapat membuka Al-Quds. Itu anak-anak. Jadi kena ada cita-cita. Ada cita-cita membebaskan Al-Quds, menyatukan umat ni. Formula dia dah nampak tadi. Tak payahlah ulang banyak-banyak kali. Dah 2 kali ulang dah. Cukup lah. Masa yang tidak mengizinkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Memandangkan masa tidak mengizinkan, saya ada perkongsian sedikit melalui 2 penceritaan untuk kita sama-sama mengambil iktibar daripada kisah ni. Yang pertama, semasa kami tinggal di Kuala Lumpur, lebih kurang dalam tahun 2018 atau 19 macam itulah, satu ma'had budak-budak tahfiz di Keramat telah dibakar. Kenapanya telah dibakar dan saya tak ingat dah berapa jumlah yang anak-anak tahfiz yang meninggal. Puncanya daripada dendam sama-sama, maknanya orang luar lah, anak muda luar yang berdendam kepada anak-anak tu. Dia telah mengambil tong gas dan tutup pintu tahfiz tu, dia bakar. So ramai yang syahid masa tu. Dan daripada kisah tu dibicarakanlah, ada mak bapak yang menangis, yang minta yang pesalah ni dihukum dengan seberat-beratnya. Lepas tu ada seorang bapak ni, dia tenang je. Dan jenazah anak dia yang paling elok lah, jenazah anak dia. Dia kata dia maafkan remaja yang telah membakar pusat tahfiz tu. Dan dijatuhkan hukuman lah untuk anak tu sebab dia bawah umur. Dia pergi ke mahkamah penjara Juana dulu, sementara dihukum selanjutnya. Dia peluk budak tu. Dia suruh budak tu kira macam dia maafkan budak tu bagi pihak dia lah, untuk anak dia, dan supaya budak tu berubah lah. Bukan senang nak dapatkan sifat macam ni ya. Sifat yang orang kata apa, sifat pemaaf. Sebab kita ni, hati kita ni, kalau kita tidak kenal, tak belajar ilmu tauhid ni, kita memang akan jadi pendendam dalam situasi macam ni. Dan bila kita melihat suatu peristiwa yang berlaku di sekeliling kita, sama ada baik ke buruk ke, kalau kita belajar ilmu ni, insya-Allah kita akan menjadi seorang hamba yang redha di atas setiap ketentuan daripadanya. Satu lagi kisah yang saya nak kongsi, seorang kenalan ibu bapa saya, 2 tahun lepas kalau tak silap, berlaku kemalangan melibatkan beberapa buah kereta di Gerik lah, puncak Gerik. Masa tu anak dia perempuan 2 orang, balik kampung, masa tu Musim Raya. Balik kampung berlaku aksiden maut, dan anak dia 2 meninggal.
Anak perempuan dia meninggal. Tahun sebelum tu anak lelaki dia meninggal. Dia ada 8 orang anak. Jadi 3 orang dah meninggal dan dia seorang ibu tunggal. Berpisah dengan suami dia semasa anak-anak masih kecil lagi. Jadi bila kita tengok di situ, saya tanya adik-adik saya macam mana keadaan makcik tu. Takut dia rasa macam apa bila diuji dengan anak 2 orang anak ni dengan cucu meninggal. Mungkin kita dengar pun sedih, tapi makcik tu, adik saya kata makcik tu tenang saja. Dia kata buat macam mana dah, Allah bagi pinjam setakat tu je, hak Allah, Allah ambil balik lah. Tenang je dia. Dan makcik ni dia belajar ilmu ni juga. Dia belajar tarikat di salah satu pusat di Kelantan. Dia bawa benda ni, maknanya setiap apa yang ada di dunia ni hanya pinjaman untuk kita. Apa yang kita paling sayang, yang tu yang Allah akan ambil. Dan kalau kita tidak kenal Allah, mestilah mungkin kita boleh menjadi tak waras lah orang kata. Kalau Allah ambil, kalau kita tak belajar ilmu ni, memang kita akan menyalahkan Allah. Dan sebab itulah ilmu ni sebenarnya membawa hati kita tu untuk menjadi lagi dekat kepada Allah, menjadi lebih tenang, membuang sifat kita, sifat yang kita boleh kenal sebenarnya diri kita ni. Kita ni marah, jenis pemarah ke, jenis macam mana. Sebab tu Nabi kata jangan sesekali kita merasa kita ni telah beriman selagi mana kita tak diuji. Jadi memang kalau orang puji kita, kita suka ke? Kalau orang puji kita, kalau orang hina kita, kita tahu apa perasaan kita masa tu. Jadi bila kita redha, orang puji ke, orang hina ke, maknanya benda tu kita kembali semua kepada Allah, kita akan jadi tenang lah. Jadi kita akan sentiasa berkehidupan dengan Allah. Jadi saya menyeru semualah yang mendengar YouTube ni, kita pun tahu disebabkan oleh pandemik ramai sangat-sangat orang di sekeliling kita yang mengalami masalah jiwa, yang bunuh diri pun ramai, yang mengalami tekanan dari segi ekonomi rumah tangga, yang dibuang kerja dengan nak urus anak-anak. Bila kosong dalaman ni, memang jadi gila lah, memang tak mampu sampai sanggup bunuh diri. Kalau dulu kita dengar non-Muslim je yang bunuh diri, tapi sekarang orang Islam pun ramai yang dah bunuh diri, tak tahan dengan ujian ini yang Allah bagi ni. Jadi kita sama-sama mendoakan untuk diri kita sendiri dan seluruh orang Islam. Semoga terus mencari ilmu ni, ilmu untuk memantapkan lagi akidah kita. Itu saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucap oleh saudara-saudari kita tadi, semua teman-teman kita, semua daripada hati Rabbani, pada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi yang tidak lain yang mengajak kepada kita untuk sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesah. Tidak ada lain tujuan melainkan suci murni, bersungguh-sungguh. Teman-teman kita tadi membuangkan keakuan diri, mintakan benar-benar dari sisi Allah, tak mahu daripada sisi diri mereka. Mereka bercakap ni atas betul-betul dari sisi Allah yang mereka nak, supaya yang sampai tu nanti meresap ke dalam pendengar-pendengar. Siapa yang mendengar tu ke dalam rohaniah untuk dapat terus amaliahkan, seperti mana yang tak lain, amaliah kita yang terbaik yang Allah Ta'ala nak lihat, tak lain 24 jam macam mana kita nak mengesahkan Allah, buangkan keakuan diri. Buatlah bagaimana cara dia, yang ditunjukkan oleh Allah, yang apa yang telah kita ketahui, buatlah supaya hilang rasa keakuan diri. Kalau kita rasa begini cara yang kita dapat daripada Allah untuk membuangkan keakuan diri kita, buatlah. Kalau saat begini-begini, buatlah, minta fatwa kepada Allah bagaimana cara nak buang keakuan diri lagi. Kadang-kadang dia berubah-berubah, maka Allah yang boleh menunjukkan kepada kita. Yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas. Jadi Allah jadikan semua sekian alam ni tak sia-sia untuk perumpamaan manusia, untuk tak lain, nampak nyatanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sekarang suka berat-beratkan dengan
Ilmu-ilmu yang membawa naik keakuan diri. Itu yang jadi masalah dia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, para rasul, para nabi, wali Allah, arifin billah, dia utamakan adalah untuk kesucian, iaitu membuang keakuan diri, kesucian dulu. Baru kita nampak yang dalam diri kita tu tak lain sirullah, dialah. Kita ni tak ada kesucian lah tu. Tapi bila kita tak nampak yang kat dalam tu dulu, kita tak mengaji, kita terbalik pelajaran kita, kita ambil yang atas dulu, kita tak pergi pada yang Allah Ta'ala kata kenal aku dulu, maka Allah punya pesanan tu wa fi anfusikum afala tubsir. Allah suruh lihat dalam ni, tak perhati. Kita tak perhati, kita rasa kita. Tapi kalau kita perhati betul-betul apa yang Allah suruh perhati, rupanya ada sirullah, iaitu dalam diri kita tak ada kita. Yang ada sirul, rahsia dia lah. Rahsia dia yang beramal, bukan kita. Sifat dia tu yang beramal menyembah zat dia. Baru kita nampak af'al dan juga asma semua dia, tak ada lain. Alif lam lam ha, zat, sifat, asma, semuanya tak ada satu abuk pun makhluk, semua dia. Af'al pun dia, nama pun nama dia, esa, sifat pun daripada sifat dia, dan tentu dah daripada zat dia, tak ada lain. Jadi tak ada apa kita, itulah dia yang kita nak pakai. Pakaian kita, pakaian Nabi Adam, pakaian Rasulullah, pakaian Adam tak ada, pakaian Rasulullah, billah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah tu maknanya pun menunjukkan dia lah. Billah dia je lah. Lillah mana menunjukkan kita nak nyatakan kerana dia. So, tapi billah dengan bismillah maknanya itulah dia. Yang selalu kita ingat, maknanya dialah yang ada, maknanya tak ada kita. Billah dengan bismillah. Jadi amal dia akan kita dalam kehidupan kita. Ilmu ni bukan buat jadi kita berat. Kalau orang dengar talk ni, dia jadi lagi berat kehidupan, tipu lah tu. Apa yang kita ucapkan dalam muzakarah ni, dalam talk ni, siapa-siapa yang cakap, semua ni nak ajar kita memudahkan ke depan kita. Bukan kita ni hebat, tapi bila kita dah serahkan betul-betul, sebenarnya dia yang boleh urus diri kita. Kita ya syok sendiri. Bila kita serahkan betul-betul, tu yang mudah. Bukan makna kita boleh mudahkan, bukan dengan ilmu, tetapi pengetahuan kita kena serah pada Allah. Allah yang tahu skrip-skrip yang untuk kita ni ke depan kita. Itu yang jadi kita tenang bila kita serahkan kepada yang empunya, yang tahu segala-galanya, sempurna. Mudahlah kita. Ini tidak. Kita nak keakuan diri, nak lagi sombong, nak lagi lah bangga diri, nak lagi ganjaran apa dapat. Allah tu dah, kita tak rasa cukup tu dengan Allah. Selain Allah kita rasa cukup, maknanya tak cukup. Yang cukup hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ubahlah sistem yang kita bawa ni, sistem hawa nafsu, penyembahan akuan diri, berhala-berhala, riak, sombong, takabur, ujub, dah berlegar lama-lama sangat kita biarkan. Sudahlah tu. Sudah. Kalau boleh terjun ya. Keluar daripada tu. Jangan duduk lama-lama. Duduk lama-lama rosak. Baik-baik terjun, menjerit, mohon pada Allah, tolong ya Allah selamatkan aku tak nak duduk. Ini tidak, dibiarkan lagi. Nak nanti apa? Sudah. Tu. Ya. Menyesal nanti. Tu. Orang yang paling rugi Allah Ta'ala kata. Selagi kita tak kembali kepada Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah, kita jadi manusia paling rugi. Kita syok sendiri, kita rasa kita bahagia. Padahal kita tak bahagia tu. Kita tertipu dan kita biarkan diri kita. Lepas tu kita olok-olokkan pesanan daripada Allah, kita balah-balah, jadalah. Lepas tu kita olok-olokkan perkataan Nabi dan Rasul. Nabi ajakkan kita untuk mengesahkan Allah, membesarkan Allah, nombor satukan Allah, buang keakuan diri. Kalau kita olok-olokkan, alah tak ada apalah tu, biasa. Lepas tu sambung lagi, para wali Allah, para arif bilang, kita olok-olokkan. Kita seolah-olah tak yakin perjumpaan dengan Allah. Malanglah nasib kita kalau macam tu. Orang yang sayang pada kita, Allah sayang pada kita, dia beri kita macam-macam nikmat, tapi kita masih lagi
kita bersangkaan tak cukup lagi, tak cukup. Sebab puncanya itulah. Kita biarkan diri kita lengah, lalai, nantilah. Itu tadi. Dah tahu dah. Dah ditunjuk macam-macam dah. Tahu dah pun. Tapi kita nak lengah kenapa? Jangan menyesal lah. Tu Fir'aun tu lengah nanti. Tahu dah. Ahli-ahli sihir dia lawan Nabi Musa kalah semua tu. Tahu Musa ni bukan gunakan sihir. Gunakan betul-betul kemuliaan Allah. Mukjizat Allah. Nak pergi dah tapi masih dia lengah lagi. Nak dengar lagi cakap orang lain menteri dia. Lama-lama tak terikut. Jadi jangan sampai gitu. Dan nampak cepat ikut naik bas hidayah tu. Hidayah Allah sentiasa. Jangan sampai dah tak ada masa nanti dah sampai sakaratul maut, dah sampai nanti Imam Mahdi datang pun kita masih lagi lalai, berat. Jadi tak ada siapa yang boleh nolong tadi. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni tidak ada daya upaya. Kita apa yang disampaikan semua daripada Allah, tak ada apa pun. Yang tandanya Allah sayang pada kita. Allah merendah diri, sayang pada kita. Tu tadi. Maka itu kita kena duduk dalam keadaan kasih sayang. Bertambah lama kita belajar ni bertambah, kasih sayang kita pada Allah tinggi. Sebab Allah menjadikan kita setiap hari bertambah kuat, tinggi kasih sayang Allah pada kita. Pandangan Allah bertambah. Jadi kita pun harus berbuat kepada semua makhluk-makhluk Allah, bertambahlah tinggi rasa kasih sayang. Bertambah tinggi rasa. Tadi ada Puan Rozi bagi tahu macam mana anak dia terbunuh, ada perkara orang yang melakukannya tadi. Tapi dia tak nampak orang yang melakukannya itu, orang itu yang melakukan. Tapi dia nampak itu nama adalah kisah Allah Ta'ala nak mengisahkan anak ni nak diambil oleh Allah. Semua ni hak Allah Ta'ala. Jadi orang tu dia boleh duduk dengan Allah Ta'ala, maka orang itu adalah orang pilihan Allah. Dia nampak tu semua cerita-cerita Allah. Dia tak nampak orang tu salah atau betul. Dia nampak cerita-cerita Allah. Kalau kita nampak betul salah, kita akan nyalahkan tetap. Tapi kita nampak Allah semua ceritanya, kisah-kisah Allah, maka dia boleh ridha, dia boleh bagi tahu bahawasanya ini semua Allah Ta'ala punya. Aku maafkan. Itu bukan senang nak duduk situ. Tapi inilah bila kita duduk dalam majlis ni, membawa kita ke arah ke situ. Kita tak ada memiliki apa-apa. Dan Allah akan uji yang paling yang kita sayang, maka itu tanda kita dah beriman, beruntung. Paling kita sayang, dia tarik. Kita sayang 5 orang, satu keluarga tu. 5 dia tarik. Dengan sekelip mata. Kalau seorang ya, okey lagi lah. Ada 4 lagi. 5 ditarik semua. Tu. Ada 6 ditarik yang paling kita sayang. Jadi Allah tu tahu kemampuan kita. Jadi Allah tu membuat sesuatu tu untuk mendapatkan kita bertambah rindu. Bertambah kita sayang kepada Allah. Bukan membuatkan kita bertambah rasa rugi. Jadi begitulah kita nak buat kepada makhluk-makhluk Allah. Kita jangan membalasi apa saja perbuatan-perbuatan yang manusia membalasi kita dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi hilang kesabaran. Maka buangkan. Kita kena nampak itu semua adalah daripada cerita-cerita kisah-kisah Allah. Belajarlah buang tu. Kerana bukan saya bercakap ni, saya telah diuji oleh Allah. Dan sedikit ujian tu tadi, alhamdulillah dengan rahmat dan kurniaan Allah, saya dapat menghadapinya dengan rahmat dan kurniaan Allah. Bukan kata saya hebat. Ini yang kecil, yang biasa aja. Jadi apatah lagi yang ke depan ni, kita tak akan mampu untuk hadapi ujian-ujian yang ke depan kita. Hanya kita boleh serahkan kepada Allah, Engkau yang tahu menyusun kehidupanku ya Allah. Maka susun ya, jangan biarkan aku menyusun diriku sendiri walau sekelip mata. Itu aja yang boleh kita selamat diri kita, kita serahkan kepada Allah. Dia akan memberikan kepada kita apa saja cerita-cerita kisah-kisah dirinya. Bukan kisah-kisah kita. Kita jangan risaukan ke depan kita. Yang kita risaukan bila tidak kita ada rasa kepada Allah. Dan kita risaukan adalah bila ada rasa keakuan diri. Itu perlu kita takut dan risaukan tadi. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Nabi.